Variasi masakan berasaskan belacan ini yang kami bawakan kepada anda penonton-penonton setia wanita hari ini. Mungkin ada juga dalam kalangan anda yang merasakan belacan ini memang sangat-sangat penting antara bahan-bahan asas dalam masakan anda. Tapi ada juga yang cakap, tak apalah, boleh buat sambal tumis, sambal belacan ni tak payah gunakan belacan. Orang kata buat cili garam dan sebagainya. Hari ini Puan Zaida Abdul Rahman nak kongsikan kepada anda semua. Kalau kebiasaannya kita makan sambal belacan, hari ini resipi kita sedikit berbeza, iaitu resipi sambal pencok. Betul tak Puan Zaida? Ya, pencok. Okey, mungkin Puan Zaida boleh kongsikan apakah yang dimaksudkan sebagai sambal pencok tu? Okey, sambal pencok is dia punya basic dia is sambal belacan lah. Dan kita akan variasikan dia dengan kita membubuh ikan bilis. Dan hari ini saya ada dua inilah pencok ikan bilis dan pencok nenas bersama daun selasih. Okey, sambil-sambil tu mungkin kita boleh tunjukkan kepada penonton kita cara untuk kita buat sambal pencok ni. Sambil-sambil tu Puan Zaida boleh terangkanlah apakah bahan-bahan yang kita perlukan untuk buat sambal pencok ikan bilis dahulu. Okey, sambal pencok ikan bilis bahan-bahannya adalah ikan bilis ya, yang dibersihkan, jangan basah sangat ya, jangan dibasuh. Tak perlu goreng apalah, tak perlu. Okey. Dan bawang, hirisan bawang ni, okey, lada, cili besar dan cili kecil. Okey. Dan boleh kita masukkan? Oh, boleh. Okey. Kemudian yang ini kita nak buat sambal. Okey. Yang ini kita ada sambal belacan yang dah sedia ada. Okey, sekarang saya nak masukkan sedikit ikan bilis ya. Okey, silakan. Ini adalah belacan yang telah dibakar. Okey. Nak tahu jugalah kalau cakap tentang belacan ni, ada orang ada macam-macam pilihan belacan. Ada orang suka belacan Skincan, ada orang suka belacan Kuala Selangor, ada orang suka belacan Melaka, ada orang suka belacan Sabah ataupun Sarawak. Tapi kalau pilihan Puan Zaida sendiri, belacan dari negeri mana? Melaka. Orang kata belacan Melaka ni ada sedikit rasa masin kan, macam tu kan, dan kering kan. Saya suka. Okey, apa yang membuatkan pilihan belacan ni juga penting dalam sesuatu masakan tu Puan? Okey, dia belacan dia ada macam 2-3 jenis belacan kan, yang belacan yang hitam sesuai untuk buat sambal belacan lah. Okey. Macam belacan, saya suka belacan yang putih. Jadi dia rasanya pun tak terlampau tak konsentrate lah. Tak ada pekat sangatlah rasanya tu ya. Okey, tadi saya dah masukkan belacan yang ni, sedikit gula, sikit je lah, because kita nak blend kan rasa sambil-sambil Puan buat ni, mungkin boleh terangkan juga lah, belacan ni tadi dibakar ke, digoreng ke, ataupun belacan tu memang mentah dan kemudian dihancurkan? Belacan dibakar dulu. Lepas tu saya hancurkan. Alright. Fiza, so sekarang kita boleh masukkan ni ikan bilis kita. Boleh saya tolong? Boleh. Okey, kemudian? Kemudian dah digaul gitu, kita masukkan hirisan bawang. Hirisan bawang besar. Dan cili ni Cili ni dibiarkan macam ni je. Okey. Ini macam ayam asam. Macam dressing lah. Okey. Kalau orang putih salad dia macam pakai Thousand Island lah, Italian dressing lah. Kita guna ayam asam Jawa, belacan dan juga bawang-bawang ni lah kan. Lepas tu kalau sekiranya kita nak lebih pedas, kita campurkan cili padi. Dan cili padi. Kemudian dah disiapkan. Ini dah siap dah ni. Dah siap dah. Okey. Sebab kita ada satu lagi menu yang kita nak kongsikan kepada anda untuk menu kedua dalam masa 1 minit ni kan. Okey, apa yang kita nak kongsikan untuk menu kedua kita ni? Sambal pencok. Sambal pencok nenas. Nenas pula. Okey. Apa yang perlu saya lakukan kalau saya boleh tolong dulu? Okey, kalau ini cili untuk ditumbuk. Okey. Dan sedikit belacan This is basic. Kita nak buat sambal kan. Okey. Dan kebiasaannya kan penonton-penonton ni, kalau tetamu-tetamu yang kita bawakan ni, mereka mungkin ada perniagaan. Tapi berbeza dengan Puan Zaida ni, Puan Zaida hari ini berkongsi kepada anda resepi homemade. Ini antara resepi-resepi yang selalu Puan Zaida buat kat rumah kan. Puan Zaida, kalau kita makan sambal pencok ni, kebiasaan gunya sesuai dengan apa tu Puan Zaida? Dia punya apa? Gu dia, kawan-kawannya. Makan dengan apa tu? Pencok ni nasi panas-panas. Sedapnya. Dia very appetizing lah, orang kata pembuka selera kan. Sekiranya macam kita rasa pahit, tekak nak makan, so kita boleh makan macam inilah. Okey, dah nak siap dah ni. Dia mericik-ricik habis kena baju. Okey, ini macam kita buat sambal belacan lah kan? Itu kita buat sambal belacan. Okey, lepas tu? Okey, ini dah itu lebih kurang lah Lebih kurang lah, saya tumbuk sikit. So yang pencok nenas ni
kita akan masukkan sambal yang dah Ditumbuk ni. ditumbuk ni kan. Okey. Kita akan masukkan Kita masukkan sambal belacan. sambal belacan. Okey, dan kemudian kita boleh makanlah. Ya. Kalau kita lihat ni Puan Zaida dekat atas meja ni ada juga sebenarnya labu yang telah pun direbus, dihias dan kemudian diletakkan sambal belacan. Yang mana kita boleh makanlah sambal belacan dalam ni kan? Ya, dan makan dengan labu tu sekali pasal saya dah merebus ke. Okey, yang ini dah siap. Dah siap dah sambal pencuk nenas kita. Okey, yang ini apa pula ni? Boleh rasa ke ni? Oh, boleh. Itu sambal belacan tapi saya letak di dalam peria. Saya belah peria tu ya, peria katak kan. Okey. Yang ini sambal belacan biasa, itu sambal pencuk nenas. Ini tadi sambal pencuk ikan bilis. Jadi sambil saya nak rasa, apa kata anda bersama dengan Fatin untuk kita kongsikan kepada anda resepi mihun belacan. Silakan. Okey, hari ini kita nak bersama dengan Chef Hishamuddin Abdullah daripada restoran Dapur Sarawak. Okey Chef, hari ini kabarnya nak kongsikan dengan penonton wanita hari ini bihun belacan. Okey, apa yang mungkin boleh kongsikan menu-menunya? Boleh kongsi bahannya ni pertama belacan. Belacan ni memang kita import daripada Sarawak. Okey. Orang cakap belacan dari Sarawak yang paling famous dekat Bintulu. Bintulu. Okey. Tapi kalau nak guna belacan dari mana-mana pun mana-mana sama pun ke? Okey. Lepas tu ni kita ada udang kering. Lepas tu ada cili kering. Ada bawang putih. Lepas tu kita ada gula apung ni special daripada Sarawak. Okey. Kenapa menggunakan gula apung? Gula apung ni dia lemak. Dia sama macam gula Melaka. Okey. Lepas tu ada asam keping. And then secukup rasa. Okey, mungkin kita boleh inilah chef. Okey. Sambil-sambil tu kita boleh masukkan ni bahan yang kita dia. dah blender semua. Belacan tadi tu kita dah blend. Belacan semua, bawang putih, cili kering. Okey. Kita masukkan dulu. Alright. Berapa kuantiti belacan tu chef kalau kita nak guna untuk satu serve? Satu serve kita kena bagi satu ni. Satu ketol. Okey. Kemudian kita masukkan. Kemudian ni semua dah di blend, semua dah masuk. Okey. Just panaskan je. Tapi kita dah guna belacan. Belacan tu dah ada udang kering tapi kita guna juga udang kering nak cukupkan rasa udang dia, rasa belacan dia. Okey. Tapi kalau bihun belacan ni memang famous dekat Sarawak lah. Orang kata kalau kan dalam kalangan orang Sarawak ni memang pergi untuk dapatkan bihun ni, selalunya diorang makan waktu breakfast. Waktu breakfast pagi. Okey, ini belacan ni dibakar ke atau yang macam mana? Dia tak bakar. Kalau dibakar yang tu untuk buat sambal yang asli punya. Alright. Selain tu dekat dapur restoran Dapur Sarawak apa lagi yang menarik chef? Yang menarik kat Dapur Sarawak kuih penyaram ni dia buat daripada gula apung juga. And then mi belacan. Ini adalah bihun belacan. Mi kolok goreng dan mi wantan ni yang paling famous. Sekarang ini yang paling famous. Ini menu daripada Sibu, Sarawak. Chef, tapi tadi saya nampak ada penggunaan telur padi tu kan? Ini telur itu padi. Antara yang istimewa. Kalau sini panggil telur pindang. Okey. Jom kita ke sana. Nak tunggu sampai berapa lama untuk dia dalam 10 minit lah. 10 minit. Kita just panaskan. Tapi bau agak bau belacan dia. Tapi kalau ada yang macam mungkin kurang belacan kan, kalau kita tahu ada yang tak tahan kan, boleh kita kurangkan. Boleh. Okey. Ni nak tuang chef ke sini? Ni nak letak bahan dulu. Okey. Boleh kita tunjukkan antaranya kita letakkan tauge. Tauge dulu. Kemudian kita ada sotong. Sotong. Okey, kalau nak pedas mungkin kita boleh tambahkan ni lah kan? Ni kita ada timun. Timun seles. Ini yang bahan asas dia yang dikenal sebagai bihun belacan di Sarawak. Lepas tu ni paling penting. Telur padi. Telur padi ni yang istimewanya sebenarnya. Kalau kita gantikan dengan telur puyuh ke telur apa-apa boleh Boleh. Lepas tu ni cili potong. Okey. Menarik. Lepas tu letak limau. Limau ni perah kemudian. Ini cili kering dengan belacan saja. Ikutlah kalau siapa yang sukakan kepedasan kan. Okey, so kita dah nak kita tutup api dia. Dia punya kuah. Ni semua dah ada rasa dia. Sebab kita dah blend, dah campur semua. Cuma kita tuang je. Okey, panas-panas rasa tu.
Okey chef, mungkin boleh kongsikan kalau macam ni dekat restoran Dapur Sarawak, berapa agaknya dalam satu mangkuk ni untuk dihidangkan. Harga dia? Betul. Harga dia RM8. RM8. Okey. Selain daripada itu, menu-menu menarik yang dari Dapur Sarawak? Kita ada mi kolok, ada laksa Sarawak, lepas tu ada mi Bandung. Okey. Selain itu, boleh kongsikan dengan penonton wanita hari ini, mungkin diorang dah tertarik dengan menu bihun belacan ni, nak ke restoran, kongsikan. Bolehlah mana? datang restoran Instagram? dekat Tawakal, Jalan Pahang, and then dekat Shah Alam, Sesen 7. Okey, itu tadi antara yang dikongsikan oleh Chef Hisham mengenai bihun Sarawak. Kita nak tengok pula stesen lepas ni bersama dengan Farin. Silakan. Baik, bersama dengan saya pula ada satu lagi menu iaitu kangkung goreng belacan. Tapi bukan kangkung biasa, kangkung yang sangat istimewa. Saya bersama dengan Puan Ayati Ahmad Tasrip. Macam pernah dengar nama tu kan? Sekejap lagi kita akan sahkan. Tapi sebelum tu, Kak Ayati, okey, hari ini kita buat kangkung goreng belacan. Okey, bahan-bahannya dan macam mana kita nak buatnya? Bahan-bahannya ala simple je. Bawang putih, bawang merah, cili, lepas tu belacan sebesar lam. Okey. Tu ni bahan-bahan dia, garam, minyak, kangkung. Okey, sambil kita buat ni mungkin kita boleh berceritalah. Boleh, Okey, boleh try. Boleh. Sekarang Okey. Maknanya kita masukkan bahan-bahan tu, tak sembang apa. je lah Fadil. Lama kita tak bersembang ni. Orang saya kat hati, dia akan kata tahu, dia kata alah kangkung goreng belacan senang ajalah nak buat. Tapi sebenarnya nak menghasilkan kangkung goreng belacan yang sempurna, yang sedap tu mesti ada tips dan cara-cara dia. Saya nak mulakan dengan tanya Kak Hati, pemilihan kangkung ni, macam mana kita nak pilih kangkung yang sedap ke ataupun ada jenis-jenisnya ke? Janganlah tengok kangkung yang segar lah. Okey, pertama segar tu. Okey. Tapi Lagi sebenarnya kangkung ni banyak tau. Okey. Bukan kangkung ni, ada kangkung orang kata kangkung kampung. Kangkung kampung. Yang ini pekan punya kampung. Tadi orang kata kampung ini kangkung bendang. Kampung bendang. Sebab kita orang Perak kan. Perak tu bendang lah. Kalau sini sawah padi. Tapi kalau macam kangkung ni, akak kata tadi ada kangkung yang macam pendek-pendek sikit daunnya. Dia kalau kangkung bendang ni dia mana pendek-pendek. Dia tak tinggi macam ni. Tinggi dia punya ni. Ini pendek je tapi manis sedap. Saya ingat kalau penonton dah tahu benda ni kena cari kangkung bendang. Tapi ada ke jual kat pasar? Tak ada. Tak ada. Balik kampung je lah. Carilah kat bendang kan. Okey. Hari ni fokus kita ni adalah tentang penggunaan belacan ni kata. Okey, jadi belacan ni pun sebenarnya ada macam-macam jenis dan sebagainya. Tapi sekarang ni pemilihan untuk apa yang Kak Yati selalu gunakan, selalu masak, mungkin ada yang boleh kita kongsikan tipsnya? Tipsnya kalau kita nak tengok belacan ni biasanya belacan tu yalah, kadang kita nak cium juga bau dia sedap-sedap kan. Okey, pertama tuan-tuan dan puan kita kena cium dulu. Okey, macam ni kita nak tahu yang bagus. Belacan sedap tu. Okey. Kita tahulah kan. Lepas tu selalunya kita suka beli belacan yang ditimbang daripada kampung. Okey. Kalau kat pasar malam tu adalah. Itu cara-cara Hati carilah belacan yang sedap tu. Okey, tentang mungkin ada sebarang lain macam dia punya warna ke apa tu. Warna dia warna. Macam ni warna dia memang nampak macam sedap je kan. Ada yang warna dia warna pudar, warna dia tu kan. Okey, maknanya warna tu juga boleh juga menunjukkan sama ada belacan tu okey, bagus ataupun tak bagus Ya. Warna pun memang peranan juga. Okey, sambil-sambil tu juga saya nak ada permintaan ni sebenarnya. Apa nak tu? mengesahkan Ayati Ahmad Tasrip tu. Ini dia lama glamour tu itu Tasrip dia Ahmad. Itu saya nak cakap. Ayati Tasrip pernah dengar kan? Okey, cuba nyanyi sikit serangkap lagu Ikan Kekek. Bila ada mata lapang, selalu aku terkenang, oh gurindam tua, syair pujangga, ikan kekek mak ilo, ikan gelama mak ilai, dapat laki. Dapat laki, dapat isteri cantiknya Amoy. Alhamdulillah. Tapi ketawa mengilang-ilang. Itu khazanah dari Malaya tau. Inilah orang yang cukup bertuah hari ini bersama kita di Wanita hari ini. Tapi kini berkongsi kita masaklah pula kan, bukan nyanyi lah, masaklah pula. Nyanyi juga masak. Itu antara lagu yang memang tersemat dalam ingatan kita, khazanah dari Malaya, part chorus tadi tu. Okey, baik. Satu lagi kita balik tentang cerita kangkung belacan ni sebenarnya kan. Selalu bila kita makan, kita masak, kadang kita rasa sebenarnya kangkung belacan ni kadang-kadang orang selalunya terlebih masin. Jadi macam mana kita nak jaga tu? Mana dah tahu kita dah tumis dia dah tahu belacan, kita rasa dulu.
Jangan taruh garam dulu. Sebab apa? Kadang-kadang dalam belacan ni dah masin dah. Dah ada Okey. garam juga kan. Bermakna kalau tips nak masak kangkung belacan ni, okey tak apa, kita letak belacan dulu Aha. dan kita rasa dulu kalau tak cukup masin baru kita letak. Kerana Ya. sebenarnya belacan ni memang dia dah Memang masin. dia dah masin. Aha, okey. Baik. Itu antara perkongsian dan juga ni satu lagi saya tak tanya lagi Sekejap Kak je Ati. masaknya tak lama. Kita nak jaga tengok nampak tak kangkung tu cantik. Kadang-kadang ada juga kesilapan yang mereka lakukan bila kita nampak kangkung ni dah jadi lembik, dah jadi lecur. Ya, terlampau lama sangat. Ya, jadi Masaknya. maksudnya api pun kena jaga Dia juga kena kan. jaga api. Lepas tu kalau api kuat pun tak apa. Sekejap je. Aha, okey. Selain daripada juga di atas meja ni juga ada juga sayur-sayur lain antaranya Ni yang guna menjadi belacan lah ni. yang guna ni, belacan. Ni kailan belacan. Ini tauge kasar tau. Bukan tauge halus. Nah, kalau kata yang tengok halus pun kasar-kasar. pakai juga. Ini kasar. Tapi kadang-kadang orang suka yang kasar ni beli je lah kan. Nah. Beli buat. Dengan belacan juga. Okey, jadi saya kira dengan Kak Yati ni kita dah dapat sesuatu. Memang saya nak betulkan orang kata masak kangkung belacan tu senang. Yes. Tapi kita kena jaga kesegarannya, Yes, segaran. jaga kemasinannya, pemilihan kualiti belacan. Yes. Aha, okey. Baik, jadi kalau kita tengok Kak Yati apa macam mana nak cek Kak Yati apa perkembangan ke apa ha? Sebenarnya Kak Eti ni dekat Facebook ada kan. Cuma IG tu tak adalah. Ada Facebook. Ada, boleh carilah Yati Tayang Tasrif. handphone, Aha. nombor Baik. telefon kan. Okey. Selalunya kalau kita masak ni, kita suka bagi orang makan. Itu dia. Terima kasih Kak Yati kerana bersama kita di penghujung lagi. InsyaAllah kita akan bersama kembali. Baik, kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana.